Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Era Zulaika binti Omar, nomor metrik B191102334. Pada hari ini saya akan membuat satu pembentangan dalam subjek sejarah Australasia dan Oceania moden. Bahagian pengenalan. Gerakan pemisahan Bougainville 1988 hingga 1999 merupakan satu gerakan pemisahan dan pencabulan hak asasi masyarakat Pulau Bougainville. Bougainville merupakan salah satu wilayah autonomi yang terletak di Papua New Guinea ataupun PNG. Bougainville ini adalah merupakan pulau terbesar di Kepulauan Solomon dan merupakan salah satu daripada 21 wilayah yang terdapat di PNG. Gerakan pemisahan ini telah dapat dirasakan pada tahun 1962, yang mana pada ketika itu rakyat Bougainville telah meminta untuk dikeluarkan daripada kekuasaan PNG ataupun pentadbiran PNG. Namun begitu, permintaan tersebut tidak diendahkan oleh pihak pemerintah Australia kerana mereka bersikap tidak peduli dan tidak mengendahkan permintaan rakyat Pulau Bougainville atas sebab tertentu. Yang seterusnya adalah faktor tercetusnya gerakan pemisahan Bougainville. Pada awalnya, Australia telah menyerahkan Bougainville kepada PNG pada tahun 1973 untuk ditadbir sebelum PNG mendapatkan kemerdekaan daripada Australia. Namun begitu, rakyat Bougainville tidak ingin perkara tersebut berlaku kerana pada pendapat mereka PNG merupakan satu negara yang tidak memperdulikan apapun nasib penduduk di Bougainville. Oleh sebab itu, masyarakat Bougainville telah meminta untuk Australia agar mereka dikeluarkan daripada penguasaan PNG. Dan 15 hari sebelum PNG mendapatkan kemerdekaan daripada Australia, masyarakat Bougainville tetap saja membuat permintaan agar mereka dikeluarkan daripada kekuasaan PNG. Namun begitu, permintaan tersebut tidak dilayan dan tidak diendahkan oleh pihak Australia, dan mereka juga seakan-akan mempermainkan permintaan tersebut, dan perkara ini menyebabkan penduduk Bougainville berasa tidak puas hati dan marah terhadap pemerintah Australia. Pada pendapat mereka, masyarakat Bougainville ini tidak sepatutnya diletakkan di bawah penguasaan PNG disebabkan sikap PNG yang tidak peduli dengan masyarakat Bougainville. Selain itu, terdapat juga isu perbezaan warna kulit antara masyarakat Bougainville dan juga masyarakat di PNG. Perbezaan tersebut telah menyebabkan masyarakat Bougainville berasa tidak sesuai untuk diletakkan di bawah PNG, dan mereka berasa tidak serasi untuk tinggal di bawah satu pemerintahan yang sama. Faktor yang kedua adalah sekatan ketenteraan oleh Australia terhadap Bougainville. Gerakan pemisahan Bougainville telah berlaku disebabkan oleh pihak Australia yang telah melakukan sekatan ketenteraan ke atas masyarakat Bougainville dan kawasan Bougainville itu sendiri. Pada awalnya, pihak Australia mengetahui bahawa Bougainville ini merupakan sebuah kawasan yang kaya dengan hasil mineral. Disebabkan kekayaan yang ada di Bougainville, maka Australia telah bertindak sesuka hati dan memenuhi segala kepentingan mereka dengan mengambil dan melombong di Bougainville. Selain itu, pihak Australia telah memberikan lesen kebenaran kepada syarikat mereka untuk melakukan perlombongan dan mengambil hasil mineral yang ada di Bougainville. Yang menyebabkan masyarakat Bougainville tidak puas hati adalah pihak Australia bertindak sesuka hati tanpa meminta sebarang kebenaran daripada mana-mana masyarakat Bougainville, dan mereka hanya melakukan perlombongan tersebut tanpa memikirkan nasib rakyat dan memberikan sedikit ataupun sebarang bayaran kepada masyarakat Bougainville atas kawasan perlombongan yang mereka telah terokai di Bougainville. Tindakan Australia yang
yang bertindak sesuka hati ini telah menyebabkan masyarakat Bougainville berasa bahawa hak asasi mereka telah ditindas oleh Australia dan telah menyebabkan mereka ingin menentang. Dan apabila Australia mengetahui perkara tersebut, mereka telah menghantar seangkatan tentera di kawasan Bougainville dan melakukan sekatan ke atas semua penduduk di kawasan tersebut. Hal ini kerana pihak Australia tidak ingin masyarakat Bougainville melakukan penentangan ataupun melakukan gerakan untuk menentang mereka. Justru pihak Australia telah menyekat semua penduduk Bougainville daripada dunia luar, dan mereka juga turut menyekat penduduk Bougainville untuk mendapatkan sumber makanan, perubatan dan sebagainya. Hal ini telah menyebabkan masyarakat Bougainville tersiksa dan mereka berasa bahawa Australia ni begitu kejam, dan mereka ingin melakukan satu gerakan agar penduduk Bougainville ni boleh bebas daripada pemerintah yang kejam tersebut. Faktor yang ketiga adalah kegiatan eksploitasi sumber mineral telah membawa kemusnahan di Bougainville. Gerakan pemisahan Bougainville ni tercetus disebabkan oleh kegiatan eksploitasi yang dilakukan oleh Australia di Bougainville, dan mereka ini telah melakukan perlombongan tanpa sebarang kebenaran daripada mana-mana pun penduduk di Bougainville. Disebabkan daripada kegiatan perlombongan yang semakin berleluasa dan ditambah dengan kerakusan syarikat Australia, maka kawasan Bougainville telah berubah dan bentuk muka buminya juga ikut berubah. Selain itu, kawasan Bougainville yang dulunya selamat untuk didiami tidak lagi selamat untuk penduduk diami, dan mereka berasa bahawa kegiatan eksploitasi yang dilakukan Australia ini telah berlebihan, sehinggakan sungai yang dahulunya bersih telah dicemari dengan pelbagai sisa toksik yang telah dibuang sesuka hati tanpa sebarang pemerhatian daripada mana-mana pihak berkuasa. Selain itu, masyarakat Bougainville juga tidak lagi dapat mendapatkan sumber makanan yang sihat dan bekalan air bersih kerana pihak Australia telah menyekat bekalan-bekalan tersebut daripada penduduk Bougainville. Selain itu, penduduk Bougainville ini juga berasa bahawa kegiatan tersebut adalah tidak wajar dan telah melanggar hak asasi mereka sebagai penduduk di sana. Justru mereka berasa bahawa perlu untuk melakukan satu tindakan agar pihak Australia ini menghentikan segala kegiatan eksploitasi di Bougainville dan membebaskan rakyat agar mereka boleh hidup dengan lebih aman dan sihat. Kesan daripada gerakan pemisahan Bougainville ini adalah dalam aspek sosial. Yang pertama adalah institusi kekeluargaan telah dikawal ketat oleh tentera Australia. Yang kedua, golongan wanita tidak dibenarkan untuk berkebun bagi mendapatkan sumber makanan, dan kanak-kanak juga telah ramai terkorban ketika konflik berlaku. Selain itu, hak pendidikan juga telah dinafikan oleh pemerintah. Dalam aspek ekonomi pula, ekonomi di Bougainville ini telah mengalami kemunduran dan tidak lagi berkembang. Ramai penduduk telah kehilangan tanah mereka dan kegiatan ekonomi tidak lagi dapat dilakukan di kawasan sungai disebabkan adanya pencemaran yang berlaku. Penyelesaian kepada permasalahan konflik Bougainville ini adalah sepatutnya pemerintah pusat iaitu Australia seharusnya memberikan kerjasama kepada Francis Ona yang mewakili rakyat Bougainville untuk melakukan penutupan lombong yang telah dilakukan oleh mereka. Yang kedua adalah PNG haruslah memberikan hak ekonomi yang sepatutnya kepada rakyat Bougainville dan memikirkan nasib mereka. Yang ketiga adalah mendapatkan sokongan serta pandangan baik penduduk Bougainville agar PNG dan Bougainville boleh bersatu bersama-sama. Sebagai kesimpulannya, keadilan dan hak asasi rakyat Bougainville yang tidak dipedulikan telah menyebabkan gerakan pemisahan ini berlaku, dan kegiatan pengeksploitasian yang dilakukan oleh Australia telah meninggalkan kesan yang begitu tragis dalam kalangan penduduk Bougainville, dan disebabkan itu mereka
telah kehilangan sumber makanan dan sumber bumi. Tidak dapat lagi dinikmati oleh penduduk Bougainville yang mana mereka merupakan rakyat asal tetapi telah dirampas oleh pemerintah Australia. Penduduk Bougainville ini berasa sangat marah dan tidak puas hati dengan pemerintah Australia dan tidak ingin bertolak ansur lagi dengan PNG, sehinggalah mereka melakukan serangan yang bersenjata untuk menentang kedua-dua PNG dan Australia ini agar mereka boleh mendapatkan semula hak mereka.